ni. Sebab itulah bila korang ni, otak korang ni dah disumbatkan dengan false flag ataupun maklumat palsu, jadi susah korang nak terima maklumat yang sebenar. Sebab korang dah tak boleh terima dah. Apa saja yang ini cakap tak betul. Apa saja penerangan aku cakap, ada ni membongak je, ada itu, ada ini apa semua. Macam-macam label korang bagi. Tetapi hal padu ni adalah untuk kebaikan semua. Tak kisahlah kerajaan mana memerintah nanti masa akan datang, dia akan tetap guna sistem yang sama. Takkan patah balik punya lah. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Padam. Poin yang saya nak bawa pula, kerajaan sendiri mengatakan sistem ini tiada paksaan. Dan sebenarnya bila rakyat tidak yakin, dan saya cakap betul, bila sistem ini gagal untuk kerajaan mendapatkan, contoh sebab sekarang kalau kata tadi Yani sebut ni data daripada Yani, saya tak rujuk lagi fakta yang betul. Yani cakap 8.9 orang, tahniah 8.9 juta orang yang telah berdaftar kepada PADU. Makna 8. kata 8.9 kan tadi Yani cakap kan, saya pakai data 8.49. Okey, sorry Yani. 8.49 seperti data yang Yani cakap. Jadi dekat situ nampaknya masih gagal lah, sebab sepatutnya dia kena lebih daripada separuh, maknanya 15 juta lebih. You tak pernah daftar PADU, bagaimana you tahu PADU tu kena isi apa? Sekejap lah Yani, bagi saya Saya bagi tahu aja. Disebabkan aku dah habis hujah aku yang panjang tadi. Sekarang ni sesi celah mencelah. Okey, silahan aku mudah je, Acap. Dari segi matematik, kau kena faham. PADU ini struggle paksa orang ni. Tak, bukan paksa. Ini tak ada paksa, ini penerangan supaya jadi korang faham. Kalau orang tak nak daftar, 8 juta orang itu, nak hasut untuk tak ada daftar sebab dia ada undang-undang untuk paksa daftar. Angka 8 juta itu adalah ketua keluarga. Angka 8 juta itu adalah ketua keluarga. Contoh, aku ada 3 orang anak. Secara puratanya kali 3, 24. Maknanya dah 24 juta rakyat Malaysia. So itu dah lebih daripada separuh. Faham tak? Ini adalah ketua keluarga. Bukannya anak aku pun kena daftar, itu kena. No. This 8 million plus is ketua keluarga yang mendaftar, yang ada tanggungan. Contohnya macam Acap. Kau ada berapa orang nak Acap? So kau je lah yang perlu daftar. Dan bukan tanggungan kat bawah pun masukkan maklumat di bawahnya. Kalau macam tu, daftar dia semua lelaki sajalah dalam tu. Siapa cakap semua lelaki saja? Kalau ada perempuan, bukan ketua saja yang daftar, isteri pun kena daftar. Kalau dia ibu tunggal, kalau dia nenek sekalipun, lepas tu cucu-cucu di bawah dia, ada dia bela, dia ketua keluarga. Siapa yang tanggung keluarga itu, dia lah ketua keluarga tu. Itu yang dikatakan diwajibkan Ketua semua kaki tangan ketua awam tu daftar tu. Keluarkan isi pekeliling rumah. untuk daftar tu Yani. Bukankah kadang-kadang ada laki bini, contoh cikgu, dia laki bini, apa daftar dia seorang ke dua orang kena daftar? Mana maklumat kau dapat ni? Semua diwajibkan ni. Pekeliling mengatakan kaki tangan awam kena daftar PADU. Tak ada perkataan wajib. Kena letak nama dalam tu dah bini dia. Kalau ada laki nama dia dalam tu, lepas tu isi rumah dia mestilah bini dia. Maknanya dia daftar jugalah dalam PADU tu. Apa masalahnya? Okey lah. Okey, kalau dah achieve 8.49 macam dia macam ni Acap. Kalau dekat rumah kau tu Acap. Sikit lagi Acap. Kalau dia ni, aku nak bagi faham ketua keluarga ni. Kalau dekat rumah kau, bini kau yang pergi kerja, cari makan, cari apa semua tu, sara hidup kau, bini kau lah jadi ketua keluarga. Engkau dia panggil apa? Ahli keluarga. Apa dah ada dia punya ni kan. Engkau jadi ahli keluarga. Maknanya bini kau tanggung kau. Oh, macam tu pula. Dia sekejap Encik Acap. Encik Acap, kita orang layan dengan baik bagi saya cakap pula. Tak, dia yelah. Boleh tak saya cakap? Tak perlu mute saya cakap, kata Encik Acap saya nak cakap, saya diam je. KIR ketua isi rumah dan AIR ahli isi rumah. Okey, sekejap. Tadi you cakap berkenaan dengan apa tadi? Berkenaan dengan apa you cakap tadi? Saya lupa dah. Kalau tapi ada ahli isi rumah tu ada gaji, dia kena daftar juga dalam tu kan? Sebab saya tak pernah buka sistem tu, saya tak pernah tengok. Tapi dia automatically dia akan masuk ke bawah suami. Dia macam ni, kalau you daftar pun sebagai isteri, tapi automatically dia akan update. Kalau suami you dah masukkan nama anak-anak semua, tanggungan dia semua-semua, dia kalau you daftar pun dia termasuk bawah ahli isi rumah juga. Sebab kalau you daftar, you kena pilih dekat ketua isi rumah atau you ni ahli isi rumah. You kena pilih tu antara orang bawah tulis suami isteri daftar, kena daftar.
Orang bawah lah, tak tahulah. Ya, tapi dia satu kategori lah. Dia akan masuk dalam satu ketua isi rumah tu siapa yang atas sekali. Nampak? Even Yani pun tadi Abang Adam cakap suami ketua Dengar, keluarga. dengar, Tiba-tiba dengar, orang bawah dengar. cakap suami. Dengar. Dia Point saya kalau daripada dia nak, kerajaan dia pun kena tak tahu nak dengar. explain. Macam mana Dia rakyat nak kena yakin? dengar. Dia kena Ah. dengar. Jangan keliru. Dia kena dengar. Okey, masa kita nak daftar, let's say saya isteri, saya nak daftar, saya tulis nama, saya kerja apa, gaji saya apa, kereta saya berapa puluh biji dan sebagainya, hutang saya apa, tanah, saya ada tanah berapa. Kalau isteri dia ada kereta, ada harta pusaka, Dengar. Sebab tu saya kata dengar. Orang tak habis cakap lagi, kau dah nak menyampuk. Lepas tu kau tak faham. Lepas tu kau nak buat melalak. Dengar. Relax. Jangan koyak sangat. Tadi kata tak nak koyak kan? Tadi kata tak nak nampak gelabah sangat kan? Okey, dengar. Okey. Lepas tu saya lah contoh sebagai isteri. Bila saya isi, sampai dekat satu kolom tu berkenaan dengan isi rumah, dia ada kita boleh klik sama ada korang di ketua isi rumah ataupun ahli isi rumah. Kliklah ahli isi rumah. Lepas tu kau habiskanlah masukkan berkenaan pekerjaan kau dan sebagainya. Sampailah kau buat pengakuan. Simple. Daftar memang daftar, tapi dia akan dimasukkan di bawah ketua isi rumah masing-masing. Logical thinking Cik Ni. Logical thinking. Saya nak berhujah sekejap. Saya ya. nak tanya sikit je Yani. Sekejap je. Logical thinking. Saya dah, kalau saya mute kan you marah. Bagi saya bercakap sekejap. Okey. Dengan Bagi Pak saya Adu tanya ni, sikit. tak ada Okey. dah T20, you dah tanya. Bagi penerangan pula. Saya layan dengan baik kan? Jangan koyak, relax. Okey. Dengan ada padu ni, tak ada dah T20, tak ada M40, tak ada B40. Kira balik net income boleh belanja selepas tolak tanggungan dan lain-lain. Walaupun bini ada income, walaupun laki ada income, dia akan kira tanggungan laki bini ni lah. Dan juga hutang masing-masing. Okey? Jadi baru boleh decide siapa yang perlu dibantu. Yang komplain tu pun tak ada cadangan, termasuklah puak-puak Parloi Nasional. Baik. Kurang minat daftar padu bukan sebab tak percaya kepada integriti penyimpanan maklumat pun. Banyak yang keluar di Malaysia kini dan sebagainya sebenarnya tak nak daftar padu sebab takut kena kejar dengan lembaga hasil. Takut kena kejar dengan bini pertama. Takut kena kejar dengan SPRM dan sebagainya. Okey, jadi tak seperti Abang Adam kata, tak ada U-turn dah untuk padu. Jalan yang ada cuma ke depan saja. Whether you like it or not, padu ini tak akan tangguh dah pelaksanaannya. Ada orang ni sengaja dia tak nak, dia takut nak declare harta dia dan sebagainya. Banyak faktor lah. Ada yang mungkin kekayaan dia sama ni sebab rasuah dan sebagainya, dia takut nak declare padu. Dia takut kenapa kereta dia gaji basic berapa saja. Lepas itu kita tahulah penjawat awam ada yang tak boleh berniaga dan sebagainya, sepatutnya dia ada pula side income yang lain-lain dan sebagainya lah. Lepas tu side income daripada markup harga projek dan sebagainya. Semua ini akan terkantoi sebab kita boleh tahu tahun 2021 kau beli Mercedes sedangkan gaji kau 5,000 sahaja. Kau beli Alphard sedangkan gaji kau tak sampai pun 7,000. Kau ada anak sampai 7-8 orang. Ini semua dah takut. Tahu tak? Dia orang dah takut. Nanti kalau kira balik, kenapa kau mampu beli Alphard? Kenapa kau mampu beli Mercedes? Kenapa rumah kau boleh besar? Bini kau tak kerja. Lepas tu ada pula syarikat yang diwujudkan atas nama bini kau. Semua tu boleh check lah nanti lembaga hasil boleh buru orang-orang yang macam ni yang berselindung balik black money dan sebagainya. Okey. Mereka yang dah daftar pun, kalau kita tengok hari ni kepercayaan orang Cakap sikit boleh tak Yani? Boleh tak? Nak tanya sikit. Boleh tak? Minta celahan. Sekejaplah, saya tak habis lagi. Tadi Abang Adam cakap ni sesi celahan. Sekarang tak boleh pula. Jangan nampak. Tak. Tadi Abang Adam cakap sekarang sesi celahan. Mana-mana nak celah pun boleh. Boleh ke tak boleh? Saya tanya. Kalau tak boleh, saya diam balik. You tengah koyak sekarang ni. Sabarlah, saya nak habis dah. Tak, boleh celahan ke tak boleh? No. Mana kata bukan sesi celahan lah. Sama macam tadi. Okey, teruskan. Okay. Jadi, there's no U-turn lah. Takkan ditangguh pelaksanaan sama ada you like it or not. Ini adalah kerajaan yang ini sistem. Saya ada soalan yang boleh menyebabkan semua orang terkedu kat dalam ni. Percaya ini tak? adalah tak apa. Simpan je soalan tu. Saya ada soalan. Sekejap. Boleh hormat orang tak? Okey, Yani, saya nak tanya. Kenapa tujuan koyak padu sangat ni ni? untuk Kenapa apa? koyak sangat?
Kenapa Tak, saya koyak tanya. sangat? Abang Kalau yang you ni buat mencelah, penerangan. mana you Tujuan koyak? padu Kalau you ini. mencelah, mana you Tujuan koyak? utama You padu. mencelah, mana you koyak? You mencelah, you koyak. Tak, bukan. Saya tak koyak. cerita. Saya cerita dengan Aman. Saya dah baca dah apa yang ni cakap Saya ni. cerita dengan Aman, saya cerita dengan Bagus, saya cerita dengan baik, saya bersopan santun dan sebagainya. Relax lah. Saya sekarang ni nak menerangkan Kalangan kepada orang tunggu bawah lah yang ni. sana. I know you Okey, are not the only teruskan. one. You are not the only one that I'm telling stories here. Tentang padu. Saya bercerita tentang padu. You are not the only one. You can talk after this. Saya bagi you ruang tadi. Saya bagi kepada Abang Adam ruang tadi. Saya cakap dengan baik macam ni pun dituduh macam-macam. Inilah paling nasional Yani orang bawah nak sayang Yani tu. Tapi kalau Yani bagi ruang saya bercakap. Nampak dia minta tak bagilah payah. tanya. Saya memang 1,000 lebih orang sayang saya. Hari-hari. Oi, saya pun nak buat live Sikit 600 lagi. orang. 700 orang sayang saya Alah, kalau saya buat live. Okey, bagi saya cakap. Saya nak habis dah. Hormat orang. Kalau tak, saya celah you nanti. Okey. Jadi tak ada cara lain jika tak dibuat reform sekarang, kerajaan akan terlepas. Satu lagi ekonomi reform sebab 2024 adalah tahun pelaksanaan. Kita nak buat gaji progresif nanti untuk kita menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Takkanlah kerajaan nak letak semua penjawat penguat kuasa di semua stesen minyak untuk halang semua orang-orang yang luar ataupun warga asing. Takkanlah setiap kali nak isi minyak. Sekarang ni isi minyak adalah layan diri. Takkan nak lagi letak seorang nak tengok IC mana? Boleh. Around 95. Harga ni. Takkanlah nak kena tunggu dekat situ. Muka kau pun dah tak beza dengan Bangladesh dah, Sultan. Jadi, saya kata di sini, kalau kita tak rasionalkan subsidi tahun ini, sasaran defisit Jangan body shaming saya 43% ni. tahun ini susah untuk dicapai. Handsome apa Bangladesh? Kenapa Handsome Yani tak, apa? Hidungnya kenapa Yani tak mancung. kahwin suami Bangladesh? Hidungnya mancung dan sebagainya. Jodoh di tangan Tuhan. Kenapa Yani tak kahwin dengan Bangladesh? Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan. Teruskan. Teruskan pula. Ingatkan nak cakap. Okey, jika defisit ini tak turun, Teruskan. pelabur akan hilang keyakinan terhadap reformasi ekonomi Malaysia dan ringgit akan hadapi tekanan walaupun federal nanti turunkan reserve dia selepas pertengahan tahun ni. Jadi kita nak selamatkan ekonomi reform, kita nak selamatkan ringgit dan sebagainya lah. Dan ramai walaun yang acah-acah risau tentang padu dan sebagainya. Sebenarnya saya nak beritahu, orang yang takut ni ada sebab. Kalau dia takut, ada sebab. Tak ada orang yang takut, tak ada sebab. Dia bagilah alasan kononnya nak dibongkarkan dan sebagainya. Ini semua hanyalah alasan kerana diorang ini takut nak ada sesuatu yang nak disembunyikan. Takut bini lah, takut bini nombor 1 tahu dia dah ada 2-3 bini lah. Banyak benda lah. Itu spekulasi Yani, itu spekulasi. Terpulang kepada anda. Okey Yani. Terima kasih bagi saya beli ruang sikit lah. Okey Yani, tujuan padu yang diterangkan oleh Yani dan Gua Abang Adam saya bersetuju untuk memberi subsidi yang bersasar. Jadi persoalan dia, bila kerajaan memaksa orang memberi subsidi, soalan saya, adakah T20 sekarang kita masih guna T20 sebelum benda ni di-establish, T20 sekarang ni dapat subsidi tak untuk sistem padu ni? Sistem padu tak dilaksanakan lagi? Taklah. Seperti mana tujuan padu itu untuk menjadi subsidi bersasar, soalan saya, T20 ni dapat tak kalau dia orang daftar untuk sistem padu ni? Tak dapat lah. Jadi buat apa dia pergi daftar? Bodoh lah dia tak declare semua duit-duit dia tak payah daftar sebab dia tetap tak dapat. Itu poin saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi saya nak beritahu beginilah. Kalaulah dia ni rasa dia T20. Tak, sikit je. Kalau dia rasa T20. Acak nak bagi tahu yang dia ni adalah T20. Sebab tu dia tak daftar. Okay, tak nampak pun T20 pun. Okey, tapi saya nak katakan di sini, kalau dia T20, dia rasa dia T20. Tapi sebenarnya, dia banyak saya tanggungan. punya fakta dah check mat. Orang bawah semua setuju. Buat apalah tidur korang nak paksa T20 daftar? Tak paksa. Saya cuma nak cakap je. Okey, saya nak katakan di Jadi sini. kalau tak dapat sahutan tak payah. Benda ni pun tak ada paksaan. Memang bodoh lah. Okey, bagi aku cakap pula. yang ada dekat T20 daftar. Last time dia dapat apa tak dapat. Aku cakap elok-elok, kau tak boleh nak behave kan. Okey, bagi aku cakap. Jadi aku kata begini. Aku kata bahawa T20 atas dia nak masuk ke, dia tak nak masuk ke, dia tak nak daftar ke, dia nak daftar ke. Bila aku nak agresi dengan kau nak turun,
Sebab Bye-bye. apa? Sebab kau memang tak ada telur. Adalah gemuk. Jadi aku nak beritahu gemuk pada kau sekarang ini. Aku nak beritahu atas dia lah. Dia nak daftar ke dia tak nak daftar. Gemuk ni nak... kau tahu tak? Kau tu dah baju tak basuh, muka tak basuh, tanjak tak basuh. Lepas tu acah-acah T20. T20 tak ada nak buang masa macam kau lah. T20 tu kerja 24 jam lah. 2-3 jam aja tidur. Kau tahu tak? Acah T20. Kalau T20 tak ada buang masa mencacai macam kau ke sana sini. Jadi aku nak beritahu di sini, T20 ke tak T20, dia mendaftar, tak semestinya dia T20, dia ni 15,000. Kalau dia banyak tanggungan, katakan, dia banyak liability. Kalau dia dapat sebagai M40 ke, dia boleh dapat subsidi ke, itu dia punya pasal kalau dia isi tu. Kau sibuk pasal orang kenapa? Aku masuk sikit je ni. Ni, aku masuk sikit je. Tak apalah untuk acak apa semua tadi kan. Kalau dia tak nak daftar, dia rasa dia T20 ataupun orang rumah dia T20, tak ada masalah kalau dia tak nak daftar. Tapi kena ingat, ada kes tadi dan benda ni bukannya benda yang tak biasa, benda biasa. Kamu mencapai tahap T20 tu bukannya selama-lamanya. Bukannya sepanjang hayat kamu menjadi T20. Air ada pasang surutnya. Kemungkinan selama ini kau bisnes cantik apa semua, tiba-tiba kau bankrupt. Bankrupt atas dasar apa? Atas dasar berkenaan dengan, ada kes, ada video yang viral tentang seorang brother tu. So, kalau situasi macam tu macam mana? Sampaikan nak beli makanan untuk anak pun tak ada duit. Dia T20 tu sebelum ni. Inilah gunanya Padu. Padu ni adalah sistem database yang integrated, yang real time, yang mana kita boleh mendaftar. Tapi sekiranya kamu pun tak wujud di dalam sistem Padu tu, macam mana robot Padu tu, AI Padu tu nak tahu kamu ni wujud atau tak? Itulah masalahnya. Bila kemudian hari hak kamu kononnya dinafikan atas perbuatan bodoh dan bangang daripada orang-orang macam Acap ni, yang menghasut dan mengelirukan orang sehingga orang tu tak nak daftar. Sebab apa? Acap punya conclusion, kalau macam tu T20 tak payahlah daftar, bukannya dapat subsidi pun. Maka dia kamu akan menjadi orang yang bangang. Dia macam ni lah. Bagi saya kan, datang dengan tak ada hujan langsung dan sebagainya, terpulang pada dia lah. Dia macam ni. Yang puji dia mantap tu, kalau dia cakap dia berak tak keluar, sembelik pun mantap juga. Orang PN ni, apa saja yang keluar daripada mulut geng-geng dia, walaupun dia hamburkan najis sekalipun, memang mantap. Semua mantap. Sebab tu kalau kita tengok di parlimen lah contoh, ahli-ahli parlimen dia cakap bodoh-bodoh pun, nasi dengan ayam, dengan sayur boleh mendatangkan autism dan kanser pun dia puji. Maknanya di sini semua benda yang dihamburkan oleh puak-puak dia, walaupun benda bodoh sekalipun, memang mantap. Jadi kepala otak diorang ni memang dah jumut dan diorang tak dapat terima apa yang kita katakan. Dan saya, apa yang kita explain, Abang Adam dengan saya explain, sikit pun saya tak tuju kepada dia. Terpulang kepada dia, dah tahu dah dia ni macam monyet, meloncat-loncat dekat atas ni nak buktikan bahawa kita akan koyak dengan dia. Kalau itulah definisi ilmu yang korang bawa, itu penyampaian cara yang korang rasa korang boleh hadam lah dengan orang-orang yang macam ni, silakanlah. Tapi itulah kali terakhir dia akan naik dekat room saya. Dan saya tak akan benar lagi monyet dan beruk berloncat-loncat dekat dalam ni. Sebab saya saja naikkan dia tadi. Sebab saya letih hari ni. Jadi saya memang tak larat nak cakap seorang-seorang. Jadi sengaja saya naikkan dia untuk orang lain naik juga. Sebab kalau saya tahu, kalau saya cakap sejam-sejam, korang biarkan aku cakap seorang-seorang. Jadi aku biarkan dia naik supaya korang naik. Yang menyokong Adam tadi, yang kata T20 bodoh daftar tu, sebenarnya orang tu yang bodoh. Korang kena fikir tau, T20 ni kebanyakannya orang-orang yang sayang negara. Dia daftar sebab dia tahu kalau dia tak layak, kenapa dia nak ambil hak orang? Itu je sebenarnya. Padu ni untuk orang-orang yang adil. Kalau dia betul-betul adil, dia tak ambil hak orang. Kau nak pergi makan nasi dekat beratur apa semua, ambil sedekah semua, hak orang, nak pergi. Kalau negara kita masih ada rakyat yang memang zalim, hak orang ambil, dan hak kita pun nak ambil, hak orang lagi kita ambil. Jadi Padu ni lah untuk penyelesaian masalah zalim tu. Bila kita buat Padu, dia kata kerajaan zalim, padahal dia tak tahu Padu ni menyelesaikan masalah zalim. Selama ni kita tengok orang kaya tersangat kaya dan orang miskin tersangat miskin. That's why jurang tu
nak diselesaikan dengan masalah padu. Subsidi itu yang kena fikir. Sebenarnya kalau tengok 8.49 tu, hampir 50% adalah golongan T20 tau, yang memang sedar sepatutnya mereka-mereka ni bantu rakyat, bantu negara untuk bantuan daripada subsidi ni. Mereka takkan ambil. Kalau orang-orang macam Acap tu cakap T20 memang nak subsidi, okey, kau pergilah beratur, ambil BRIM apa semua dengan pakai Mercedes, pakai Superbike, pergi beratur, sanggup? Tunggu. Kalau pakai topeng boleh. Awak tahu tak, orang T20 ni dia tak tunggulah cukai ke apa. Dia bagi setiap masa. Dia salurkan macam-macam saluran kepada orang-orang miskin ni. Kan? Ya, betul. Saya setuju tu Kak Yani, sebab orang yang lebih kaya biasanya dia lagi cepat pemurah, tahu tak? Dia lagi Itu fungsinya. Fungsi padu ni salah satu, dia nak kenal pasti yang mana orang yang kaya yang boleh bantu. Itu pun salah satu sebab. Lagi satu, bila dah ada sistem padu nanti, dia ada next step which is, kalau orang tu dia berapa, dia M40 ke apa ke, dia gaji macam ni, okey, kerajaan mungkin bagi dia satu duit. Dia tak ada macam yang ni cakap tadi, setiap petrol pump station nak letak orang, nak letak penguasa. Jadi bila dia dah bagi satu amount, okey, you untuk bulan ni, okey, contohnya I bagi you 500 untuk bulan ni untuk minyak, so dia gunalah 500 untuk minyak. Tapi fahamlah, bila tak adil tu, dia tetap nak hak orang lain. Kalau macam tu, pergi je lah ambil makan nasi kau jiran apa semua, ambil semua hak orang. ABC sebenarnya super kaya ni, golongan kaya dia orang ni dah ada daftar dengan LHDN pun. Setiap tahun pun memang mereka ni isi borang cukai. Itu tu. Okey. Lagi satu pasal sistem dalam parlimen baru ni. Siapa yang cakap kalau Rafizi ambil padu ni, dia kata Rafizi akan bocorkan data. Hey, come on lah. Rafizi kalau bocorkan data waktu dia buat invoke tu, dah lama dia ke dalam tu tak? Kita orang geng-geng ICT ni, kita orang tahulah Rafizi tu siapa. Kami, kawan-kawan kami daripada government ni, 3 orang 4 orang buat sistem padu yang bagai nak pecah otak. Tiba-tiba korang cakap Awak macam terlibat- sistem padu awak ni terlibat bodoh dalam apa semua. Sistem padu ke? Ya, betul. Oh, patutlah. Memang jadi panas Macam hati nak betul pecah lah tu. kepala Ingat senang ke nak block sampai tiap-tiap hari sampai 1,000-2,000 orang nak hack sistem. Berjuta-juta yang cuba dah hack sistem. Kena dengan orang tu. Kena dengan orang Aku dia. kalau susah sangat aku hack je Adam si siapa tu punya, Acap tu punya TikTok tu. Malas aku. Orang-orang macam ni senangnya hack je dia punya TikTok. Biar dia tenganga kat situ. Dia nak bogel, dia kata sistem padu bogel. Biarlah kat dia. rakyat. Bogel kat dia. Dia jangan bermain api lah. Sebenarnya orang government yang buat padu tu anytime je. Kalau Rafizi cakap, okey sekarang ni kau hack semua orang-orang yang bodoh dalam TikTok ni. Kau nganga lah kat situ. Tapi Rafizi tu bukan jahat macam tu. Sakit hati. Dulu dia dekat Petronas dia jahat, tapi sekarang dia bukan jahat macam tu. Aku beritahu macam tu je. Dulu kat Sakit Petronas hati kau kan, nak angkat Rafizi? muka pun kau tak berani dengan dia. Bang, sakit hati bila ada orang bodoh-bodoh yang buat sebar berita palsu macam tu Iya. Aku beritahu satu je. Kalau Acap kau T20 kau sanggup naik Mercedes kau pergi beratur untuk beri, kau sanggup kau pergi. Aku nak tengok. Calm down bang, calm down. Tak, benda ni betul bang. Aku panas hati tau. ABC pernah dengar tak orang kaya yang millionaire duduk saja je, tak ada apa-apa, makan tidur. Dia kata dia makan tidur je. Mana boleh orang macam tu. Orang tak Ya tu, yang ni dia makan duit bini ya. Memanglah dia makan tidur, kerja apa pun tak ada. ilaha illallah. Mana ada kerja dia? Orang dah banyak tahu, dah siasat. elok Orang dah kerja siasat dia. background dia. Orang dah siasat background dia semua. Mana ada kerja apa dia tu? Tak ada kerja apa satu lah dia ni, budak ni. Makan tidur. Patutlah mencacai dekat TikTok aja. Aku nak jawab sikit ni apa yang dia tanya tadi. Dia nampak tu aku komen kat bawah. Aku duduk kat bawah lama. Aku duduk dengar. Aku request tak dapat naik tadi. Tapi bila dia start masuk bab yang T20 tadi tu, aku dah komen kat bawah. So aku minta naik. Dia nampak kan aku duduk komen kat bawah. Dia kelang kabut lah nak belah. Si bodoh Acap ni. Soalan ni pun dah menunjukkan kebodohan dia. T20 kan. Masalah dia tak tahu ke yang kita dah takkan gunakan T20 tadi.
Tadi yang ni awal lagi yang ni dah terangkan. Kita dah takkan gunakan pengkelasan Dia tak bagi T20 aku lagi. cakap. Kan dia asyik mencelah je. Aku geram betul lah. Han dah terangkan dia tapi dia tak dengar. Han dah terangkan bahawa kita akan gunakan pendapatan boleh belanja, disposable income. Mana ada dah B40, M40, T20 pun mana ada dah. Jadi soalan dia tu memang tak valid dah pun. Dia tanya T20 dapat tak subsidi. Takkan ada dah T20 lepas ni. Lepas ni kita semua sama je. Kelas kita semua adalah sama. Yang membezakan kita adalah pendapatan boleh belanja. Katalah aku gaji 3,000, yang ni pun gaji 3,000. Kelas sama je, kami sama. Aku sama dengan yang ni, tetapi pendapatan boleh belanja kami berbeza. Katalah aku ada 2 orang anak. Yang ni tak ada anak contohnya. Lain berbeza pendapatan boleh belanja kami. Aku dengan Abang Adam, contohnya aku dengan Abang Adam. Abang Adam ada berapa tak sure berapa anak. Katalah 5 anak. Aku ada 3 orang anak. Kami berbeza. Abang Adam ada kereta yang mewah sikit. Aku kereta kancil. Pendapatan boleh belanja kami berbeza. Sebab tu the keyword is pendapatan boleh belanja. Ini kau masih nak stick dengan kepala otak kau T20, B40, M40. Jadi bila dia tanyakan soalan tu, aku dah gelak dah kat bawah tadi. Aku kata apa bodoh sangat dia ni, menunjukkan kebodohan dia. Soalan Orang dia tu tak ada valid. info memang macam tu bang. Sorry, Orang tak ada aku info, marah tak ada tu maklumat sebab- memang macam tu. Sebab dia geram lah. Dia menganjing tau. Yalah, itulah kerja dia ni. Aku cakap elok-elok. Kerja dia memang kau macam nak tu. sangat aku balon kau kan. Lepas tu Dia- dia nak belah dah. Dia punya kerja dia memang macam tu orang lah. nak Dia kerja dia nak menganjing-anjing orang bodoh-bodoh. Dia bukan dia nak tahu maklumat yang betul pun. Kalau kita nak tahu maklumat yang betul, mengikut laporan kajian impak program subsidi petrol dan program subsidi diesel daripada sektor pengangkutan terpilih, ada hasil kajian mendapati bahawa kumpulan T20 yang sebelum ni lah, lepas ni kita tak akan gunakan T20 lagi lah. Ketika menggunakan klasifikasi TT ni semua, T20, M40, B40 ni, kajian mendapati bahawa kumpulan T20 ini secara puratanya menggunakan sebanyak RM399 sebulan. Mendapat subsidi lah kiranya. Dia dapat subsidi sebanyak RM399. Ini purata, kita katakan purata. Sebulan dia orang dapat RM399 subsidi pengguna minyak petrol. Manakala golongan B40 pula hanya mendapat RM243 sebulan subsidi minyak petrol. Kenapa ini berlaku? Macam selalu, yang ni pun pernah terangkan. Golongan-golongan kaya ni dia pakai kereta besar-besar. Dia isi minyak, dia bukan isi RM5, bukan isi RM10, bukan isi RM15 macam motor. Dia isi 100, isi full tank 140, 120, RM180 kan. Paling cikai kalau T20 ni dia isi 100, 1,5 lah. Memang full tank lah sudah. Kan, dan tak sempat nak habis pun dia orang akan tambah top up full tank. Ini T20 lah. Berbanding dengan golongan B40 pula, kalau yang berkemampuan ada kereta pun, dia orang ni berjimat cermat ni nak berbelanja. Nak isi minyak pun RM20 sekali isi, RM30 sekali isi. Bayangkan, itu belum cakap yang guna motor lagi. Yang guna motor sekali isi RM5, sekali isi RM10. Kalau di sini ni bayangkan, jumlah subsidi yang diterima. Adakah kita isi minyak motor RM15 ni sama dengan jumlah subsidi yang digunakan oleh orang T20 tu untuk isi Mercedes dia? Dia orang isi minyak RM150. Kan? Isi RM150. Berapa banyak subsidi dalam tu? Berbanding dengan orang yang isi full tank lah RM14 lah. Y suku ke kan? Dan aku nak beritahu beginilah Salman. Orang ini jugalah orang yang sama yang nakkan minyak masak paket, telur, gula, kononnya diboikot dan dieksploitasi subsidi untuk orang-orang asing. Orang inilah juga yang melalak-lalak dekat room masing-masing. Oh, kononnya beras tempatan disapu oleh warga asing dan sebagainya. Betul tak? Tapi dia melalak kononnya, tiba-tiba dia nak gagalkan padu, itu saja sebenarnya. Dia nak asuh orang, jangan sokong. Dia kata, nampak tak ada orang nak padu, gagal. Macam tu lah. Nak buktikan. Dia nak membodohkan orang je cerita dia. Sebab apa? Hampa akan rasa terbodoh. Dengar cakap aku betul-betul. Satu hari, orang yang tak isi padu ni, hampa akan sedar bahawa hampa telah dibodohkan oleh Perikatan Nasional. Kenapa aku cakap macam ni? Perikatan Nasional ni, budak-budak macam Acap tadi ni semua, mereka menggunakan benda ni hanya sebagai isu politik untuk menyerang kerajaan. Tetapi yang menjadi mangsanya adalah hampa. Apabila pendaftaran sistem padu ni ditutup dan nanti bantuan diberikan, hampa kalau hampa tak update dan hampa memang tak layak, tak dapat, hampa tak akan dapat subsidi bersasar dan bantuan hampa tak akan dapat.
Geng-geng pop-pop PN ni dia bukan peduli hang dapat kan tak dapat kan, dia tak peduli. Yang dia boleh kata apa? Dia akan balung kerajaan. Dia kata inilah kerajaan bagi subsidi. Orang yang layak pun tak dapat. Padahal yang layak tadi ni hang kata jangan isi. Hang yang tak bagi isi. Dan mereka ni termakan dengan hasutan hang untuk tak isi. Serampang dua mata. Ini strategi serampang dua mata. Hari ni dia kata jangan isi. Sebab kerajaan nak curi data contohnya. Nanti bila pop-pop ni bising tak dapat subsidi, dia salahkan kerajaan lagi. Sekali lagi dia kata apa? Ni kerajaan bodoh, nampak tak? Kerajaan bodoh tak mau bagi subsidi pada rakyat. Rakyat bayar cukai. Golongan B40 tak kira lah. Orang miskin, orang susah. Orang miskin ini layak terima bantuan. Kerajaan zalim. Kerajaan tak bagi bantuan. Padahal ketika orang suruh isi, kan tak mau isi. Dia ibarat macam ni lah. Kita ambil skop yang kecil. Tak payah skop besar sangat. Kita ambil skop kecil. Pusat Khidmat Adun. Ini Adun Perikatan Nasional kah? Adun PH kah? Aku tak peduli lah. Pusat Khidmat Adun, dia buat satu program bagi bantuan. Siput mute dulu. Dia buat satu program bagi bantuan. Dengar Dia buat satu program bagi bantuan. Dia kata, okey, siapa datang ke pejabat saya pukul 3 petang hingga 5 petang, saya akan bagi bantuan-bantuan ini. Datang ambil je kat pejabat saya pukul 3 petang hingga 5 petang. Ada mangkuk ayun, 2-3 orang mangkuk ayun ni, pergi beritahu kat orang kampung. Orang kampung ni dah tahu dah ni, pukul 3 hingga pukul 5 petang. Dia orang dah semangat nak pergi dah. Ada seekor mangkuk ayun ni pergi pusing kampung beritahu, tak adalah. YB cakap pukul 10 malam. Pukul 3 petang ni orang sibuk sikit. YB cakap pukul 10 malam. 3 petang ni YB ada kat KL ataupun YB pergi Songkla ke Hatnyai ke. Kau datang pukul 10 malam. Dia orang ni layak terima bantuan. Dia orang ni pun pergi dah pukul 10 malam. Ibarat macam sistem paduk ni, bila dah tutup baru kau nak sibuk-sibuk pergi. Lepas tu kau maki YB, celaka punya YB, kau cakap ada bantuan. Haram jadah punya YB, aku datang pukul 10 malam, langsung tak ada bantuan. Yang kau tak marah tadi, mamat yang bodoh yang suruh kau pergi 10 malam tadi ni, kau tak marah kat dia, kau marah kat YB sekarang ni. Inilah yang jadi hari ni. Orang-orang kita dah dibodohkan, dia tak nampak siapa yang salah sebenarnya. Dalam hal ini, Perikatan Nasional ni yang paling haprak sekali. Betul man. Itulah, sambung-sambung ni panjang sangat aku. Sikit lah aku sambung sikit. Yang aku nampak lah Perikatan Nasional dia nak menafikan hak-hak orang yang dapat bantuan pada kerajaan, yang sepatutnya dapat. Macam mana dia cuba sabotan, memburuk-burukkan. Dia kata yang padu ni nanti kita tak selamat lah, didedahkan peribadi. Macam itulah dia punya niat. Dia macam mana dia nak menafikan hak orang-orang yang sepatutnya dapat. Okey, contoh Acap tadi duk cerita pasal T20, aku gelak lah. Kalau dia T20 dia bercakap, boleh dengar lagi. Tapi macam kita ni yang sepatutnya dapat bantuan ni kan, kita isi. Dan kau pula, kalau kau T20, kau nak merasut orang yang B40 lah yang buat masa ni untuk mendapat bantuan, kenapa? Itu hak dia orang, hak kita. Kalau kau nak nafikan hak T20 tak apa, aku terima. Dan aku dapat faham tadi siapa brother ABC cakap. Ini tentang bagaimana amanahnya sifat seorang T20 tu memulangkan hak tu kepada kerajaan untuk diberikan kepada orang yang sepatutnya dapat. Itu pun satu maklumat aku dapat baru tadi. Terima kasih pada abang tadi dah turun. Kan? Tapi engkau siapa? Engkau bukan T20. Lepas tu kau merasut pula orang-orang yang kat bawah ni jangan isi. Engkau nak tolong dia orang ke? Kan? Ini yang kita geram dengan orang-orang yang macam ni. Dia orang gunakan cara ni nak sabotas usaha kerajaan nak membantu rakyat. Betul lah macam Salman cakap tadi. End up dia bila kata tak sampai ke orang yang sepatutnya dapat, salahkan kerajaan lagi. Sebenarnya dah dibuka dah macam mana untuk kita dapatkan bantuan tu. Kita isi padu ni sampai kat kita, insyaAllah pasti dapat. Tapi bila korang dengar cakap pembangkang orang Perikatan Nasional ni yang busuk hati ni, tak sampai kat korang, nanti korang juga yang bising pada kerajaan. Korang tak pergi cari yang mamat-mamat 2-3 orang yang hati busuk tu, pergi maki kan orang. Aku sepatutnya isi sebelum 31. Korang buat cerita bohong, korang cakap data peribadi bocor, kita orang jadi takut nak isi. Nanti kalau korang tak dapat hak korang pergi cari tu orang yang hati busuk tu, minta tuntut dengan dia orang. Itu saja. Sambung orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So nak tanya mana abang ABC tu. Sebenarnya saya nak tanya benda sikit kat dia. Dia turun dah. Alamak, dia dah turun sebab saya ada beberapa soalan sebenarnya ni. Tanyalah dulu kau dia naik nanti. Okay. Macam ni sebab saya nak tanya abang ABC and the, masa dia and the team
buat sistem padu ni, dia ni diorang fikir secara scratch ke ataupun ada reference daripada sistem-sistem daripada negara lain? Ini secara teknikal lah, soalan teknikal lah. Teknikal sebab dia membangunkan kena tunggu dia naik ah. Itu memang saya perlukan dia naik. Okey. Mungkin kalau dia ada lagi kat bawah yang mendengar, mungkin dia request nanti saya naikkan Okey. Awak tunggu jap. Okey. Development ni, saya rasa development ni dia develop it from scratch lah. Of course lah kan, dia punya back end ni dia orang buat sendiri. Sebab yang buat ni memang fully daripada dalam kerajaan. Tapi saya mampu developkan benda ni sendiri. Dan penjawab-penjawab awam kita pun ramai yang hebat-hebat sebenarnya, full stack developer sebenarnya ada, tetapi kita tak fully utilize dia orang ni. Cuma konsep tu mungkin apa yang Peace True tanya tu adalah konsep tu mungkin diadaptasi daripada mana-mana sistem yang telah wujud sebelum ni kan. Yang tu saya tak pasti, tetapi centralized database ni bukan benda yang baru. Banyak negara dah pakai centralized database ni. Cuma kita walaupun kita nak dapatkan konsep itu, kita tak boleh. Memang kita tak boleh dapat dia orang punya kod ataupun habis sangat pun kita boleh implement dia orang punya flow je lah. Maksudnya macam flow ataupun the basic concept of the system, yang mana sistem ini dia take data from bawah daripada agensi-agensi, ada 455 agensi kerajaan, jabatan apa semua ni, tarik daripada bawah. Lepas tu nanti user akan kemas kini and match the data. Lepas tu the latest data akan replace the oldest data lah. Itu yang saya faham lah. Tetapi kalau kita nak dapatkan kod daripada negara-negara lain tu mustahil lah, impossible lah. Tak, korang tahu sekarang ni. Sebab benda ni kan dia melibatkan cyber security, dia melibatkan chief security officer Malaysian. Jadi mungkin apa yang Peace risaukan itu adalah kod yang digunakan itu adalah clean ataupun tidak ataupun kita ambil just kod daripada GitHub ke kod yang ready made ke apa macam tu Bukan. Actually dari segi teknikalnya, reference bukannya melalui kod. Actually reference macam contoh dia punya flow lah, macam yang Encik Salman bagi tahu. Flow dia konsep dia, dia punya konsep lah. Idea dia apa semua kan. Okey, di sini saya sebenarnya saya nak ucapkan syabas kepada tim yang membina padu ni. Okey, sebab saya dah terfikir sistem ni daripada tahun lepas, selepas saya pulang daripada New Zealand. Sebab di New Zealand dah implement centralized data macam padu ni daripada tahun 2011. Dan bila saya pulang ke Malaysia, saya terfikir pasal isu ni bila masa ada kat Malaysia, and then tiba-tiba padu ada, saya terus tepuk tangan. This is the best system yang sepatutnya ada kat Malaysia sekarang. Sebab sistem IDI di New Zealand, dia pun sama, dia pun centralized, tapi dia ni lebih advance. Dia lebih advance sebab apa? Dia bukan setakat untuk memberi bantuan, dia pun ada untuk check macam contoh dari segi health data. Yang pertama health data dari segi perubatan dia, dari segi health, mental health, laboratory claims, everything. Sorry, saya celah sikit. Sistem yang Pasukan Pembangunan Sistem Padu ni, dia diketuai oleh Jabatan Digital Negara yang dulu dikenali sebagai Mampu. Dan Mampu ni memang dia bekerja rapat dengan sebuah agensi keselamatan cyber dan privasi negara dah sebelum ini. Jadi dia orang macam dah ada dah satu sistem ni, cuma dia orang mungkin enhance lagi lah kot. Saya rasa, ya betul. Saya baca yang so itu yang saya nampak masa padu tu lancar. Saya ucap wow, ini nampak macam ada similarity dengan IDI New Zealand. IDI New Zealand. So space sekejap Dia memang konsep dia saya nampak macam tu. Sebab tu lah. Sebenarnya benda ni perlu dibuat dulu lagi dah. Tetapi mungkin atas kekangan kita tak sure. Tak tahu kekangan apa. Tetapi Alhamdulillah lah bila kita ambil alih, kita terus buat benda ni. Sebab benda ni sekarang ni pun sebenarnya dah terlambat. Soalan Saman, tapi kenapa yang MySejahtera dulu dia tak bina sendiri, dia pergi beli dengan Singapura? Itu kena tanya KJ lah. Mana aku tahu. Kenapa KJ? MySejahtera KKM. Okey, tak apa. Cuma yang Peace bagi tahu tadi tu,
memang kita nampak endless possibilities dalam sistem padu ni, sebab dalam brochure yang diriliskan bersama dengan pelancaran padu tu pun memang kita nampak possibility lain, contohnya untuk matching untuk menangani isu ketidaksepadanan pekerjaan dan juga pendidikan kan. Selain itu kita nak tengok juga boleh gunakan sistem ini untuk memantapkan pengurusan bencana dan krisis, tetapi itu akan datanglah dia step by step. Banyak lagi yang kita boleh gunakan sistem padu ni dalam, contohnya kita tak nak jadi macam Jepun. Jepun kan aging population ataupun negara menghadapi penduduk yang menua kan. Kita tak nak benda itu berlaku. Apabila kita ada sistem ini, kita boleh dapatkan database rakyat-rakyat kita dan kita boleh buat statistik analisa terhadap rakyat-rakyat kita. Kita tak nak jadi macam Jepun. Jepun sekarang ni mengalami masalah yang ni apabila orang tak beranak sangat, tetapi yang tua ni semakin menua. Oh, tak nak beranak. Orang dia kurang kelahiran di Jepun berbanding dengan dia punya population dia. Itu aging orang panggil masalah aging country lah, aging population. Memang dia pakai negara tua panggil. memang dia pakai data yang sedia ada lah. Dia pakai Agile SDLC. Kira kitar hayat pembangunan aplikasi, dan dia terpaksa betulkan kod, version control, test Yalah, data tu memang dah ada pun. Dia memang dah sedia ada lah, tapi cuma dia Okay, sambung. Okey, sambung. Di sini yang saya nampak similarity Okey. Dalam IDI dengan New Zealand New Zealand IDI dengan padu. Okey, yang ada 3 di sini population data. Okey, which is yang saya dengar kat Rafizi punya masa dia buat press conference masa yang kedua. Okay, dia ada cakap untuk population data. So kat situ saya dah nampak lah, memang similar gila dengan IDI. And then okay, income and work data itu pun ada di dalam padu. So dia akan dia akan kira berapa kita punya salary kita, pendapatan kita, dan berapa kita punya expenses, dari segi kita punya contoh kita ada insurans ke tak, berapa yang kita bayar insurans, segala details kita kena isi everything. And then in the future, apa yang saya nampak dari dalam padu kalau macam contoh kita dalam padu ni kita dah isi semua data. Memang untuk first time data tu, kalau let's say macam untuk orang-orang yang kaya contohlah, dia nak isi data dalam padu, of course terlalu banyak. Sebab apa? Dia kena isu berapa loan dia berapa, and then dia ada kereta, loan kereta ke, berapa banyak loan kereta dia. Itu memang terlalu banyak. Dia bukan itu saja. Dia bukan itu saja padu ni. Dia untuk bantuan perniagaan dan pertanian pun. Ya. Refer kepada padu, bantuan golongan miskin tegar, bantuan pendidikan, bantuan OKU, tol pun. Ya betul. Tol pun sama. Subsidi elektrik, diesel dan juga petrol. Ya betul. Yang tu yang saya nampak in the future pasal padu ni. Okay, so apa yang rakyat kita isikan dekat dalam padu ni, untuk first time data tu akan sedia ada kat situ. Okay, akan sedia ada kat situ, and then dia akan match kepada ke mana-mana data yang lain. And then kalau macam tu in the future dia nak update, dia tak perlu lagi isikan semua yang lain. In the future dia hanya update mana yang perlu. Okay, mana yang perlu. So tak perlu dah nak penat-penat isi daripada from A to Z. Isikan mana yang padu, mana yang perlu. Sebab macam contoh macam di New Zealand, okay. Please. Awak sambung nanti boleh? Pakcik Dua Finger ni dari tadi dia tunggu. Takut lambat sangat. Okay, tak apa. Okay. Pakcik mana? Dia dah berapa kali batuk dah dia nak bercelah. Okay. Silakan Pakcik Dua Finger. Pakcik Din, sila. Hello? Silakan. Cik Din Tiger. Besar pula. Merajuk ke? Kak Putri silakan, ataupun recap yang mana dah sedia. Assalamualaikum. Boleh saya dulu? Ya. Okey, Yadi, saya nak cerita ni. Tadi jumpalah kawan saya as usual, jumpa dia siapa, dah daftar padu. Lepas tu dia cakap belum lagi. Betul cakap deadline 31st, jangan miss.
Lepas tu dia ada kata, tapi bukan ke nanti deadline will be deferred? Bukan Rafizi nanti nak jumpa orang kat Sarawak lah because Sarawak tu say something bla 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 kan. Jadi now I think that's another narrative that they're going to do so that orang delay nak register with Padu because thinking that it will be delayed. That the deadline of 31st March ni will not be the ultimate deadline. So I argue lah dengan dia tadi, kata hello, kita ni nak bayar 2 bilion kot a month just for petrol. You think nak sambung lagi ke? So I said, and then I said, kalau you rasa you tak layak, tak payah because it's not compulsory. Tapi kalau you rasa you nak merasa dapat subsidi untuk petrol, subsidi untuk elektrik, then you daftar. Lepas tu dia kata, kenapa ya tak boleh buat macam kalau kita pergi nak isi minyak tak boleh bagi kad ke apa ke. Then I say, astaghfirullahaladzim, sebab tu lah dia buat Padu. Yang orang duk komplain kata tak suka bila parti isi minyak dapat kita punya subsidi. The Singaporeans, you know how rude they are when they go to JB. Diorang boleh shake diorang punya kereta tu nak penuh, nak isi penuh-penuh. This is the reason why kita buat Padu, so that yang rakyat Malaysia dapat, those rakyat Malaysia yang deserve dapat. Sekarang ni tak kisah, okay lah T20 maybe we don't want them to use it because they don't really need the subsidy kan, but at least they are still Malaysians. But how about those who are not Malaysians? They are not paying taxes in Malaysia, but they get to enjoy our subsidy. For what? Jadi bila ada sistem Padu ni, bila dapat kerajaan yang work, that can actually work, ada otak, boleh fikir benda-benda macam ni, kenapa nak go against it? And then yang I sakit hati kan ni bila dengar, yang paling tinggi orang register dekat Kelantan. Kelantan tu ramai siapa yang ramai kat sana? Walaun kan? Jadi diorang ni hasut orang untuk saya isi, tapi diorang isi dulu. Saya memang saya Pak Putri, tadi saya kata dekat setan tu, saya kata Dadah, ada orang tu dia larang terpaling lah, janganlah, tak payahlah, tak ada paksaan lah, tak maulah, tak ingin lah, macam-macam dia. Lala dia dulu-dulu. Betul tak? kan? How can you tell somebody lying to you? If they don't really prove it to you. Dia kata, mana boleh nak labelkan saya macam tu dan sebagainya. But it's true. How do we know? You already registered. Dah kau orang yang pertama. Hari ni buka, esok kau dah register dah. Betul? Kau tak ada kerja buat pun. Kau dah mencacai aja sana sini. Saya sebenarnya, tadi, saya sebab saya letih hari ni kan. Jadi, saya macam tak akal fikiran tu. Saya macam tak ada... kepala otak saya wayar tu tak berapa bercantum lah. Jadi saya cubalah sedaya upaya untuk ingat apa yang saya pernah sampaikan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kurang hajar tu yang tak boleh nak tahan. Tu yang aku geram sangat. Betul yang ni. I dengar tadi. Pasal tadi I was late because now I don't know what, I don't get your notification tau. I kena kejap-kejap check yang ni dah live ke belum. So sementara tu I masuk lah live lain kan. Lepas tu tengok alah dah lama terlepas. Lepas tu si setan pula naik. Aduh, memang angin daripada kat bawah tadi kan. I memang sebab tu I jot down what I wanted to say because I'm like so angry.